forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni terhadap isu Dusuki belum bayar hutang Mujahid sebanyak 23,000. Saya baca detail sedikit kat sini. Merujuk kepada kes saya dan Dusuki Rani di Mahkamah Seksyen Shah Alam, Mahkamah Tinggi Shah Alam dan Mahkamah Raya Putrajaya, di mana mahkamah tersebut telah memerintahkan Dusuki membayar kos kepada saya berjumlah 23,000. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Iswadi Murni. Di akhir tak komen macam biasa. Kenyataan daripada Ustaz Mujahid Yusof Rawa yang mengatakan bahawa hutang Dusuki, itu kita cerita hutang harakahan. Hari ini hutang Dusuki. Dusuki tak bayar habis lagi hutang dia, tuan-tuan. Kita tengok. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini 2005 tolak rayuan Dusuki. Isu saya Hotel Tabung Haji terbukti di dua mahkamah, satu fitnah. Thank you Peguam. Okay. Dusuki sampai sekarang belum bayar 23,000, kata Dr. Mujahid 4 hari lepas. Senator Dr. Mujahid mendakwa bahawa bekas ahli jawatan Konstitusi Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Rani masih belum membayar kos 23,000 yang diarahkan kepadanya. Kan belum lagi dibayar. Menurut catatan Facebook, Mujahid memberitahu Dusuki gagal memenuhi arahan mahkamah, dan sesudah itu beliau telah mengarahkan peguamnya mengeluarkan satu notis air kepada Dusuki untuk menuntut beliau membuat bayaran tersebut dalam tempoh 14 hari. Merujuk kepada kes saya dan Dusuki Rani di Mahkamah Seksyen, Mahkamah Putrajaya telah memerintahkan Dusuki membayar kos kepada saya berjumlah 23,000. Sehingga hari ini, iaitu 4 hari lepas, Dusuki masih gagal atau dan cuai untuk membayar kos tersebut. Oleh itu, peguam saya dan hari ini telah mengeluarkan satu notis akhir kepada Dusuki untuk menuntut beliau membuat bayaran tersebut dalam tempoh 14 hari. Mujahid menambah, sekiranya Dusuki gagal, beliau tidak teragak-agak akan meneruskan tindakan seterusnya, iaitu pelaksanaan termasuk dan tidak terhad kepada tindakan red penyitaan dan penjualan, garnishi dan apa juga tindakan pelaksanaan difikirkan sesuai. Pada 6 September lalu, Dusuki berdepan saman fitnah berjumlah 1 juta setelah didakwa mengeluarkan kenyataan bahawa fitnah terhadap Mujahid. Mujahid berkata tindakan undang-undang itu diambil setelah bekas pimpinan Dewan Ulama berkenaan terus mengeluarkan fitnah terhadapnya. Katanya kenyataan fitnah ini dikeluarkan susulan kekalahan Dusuki dalam saman terhadapnya sebelum ini. Okay. Untuk siapa yang tak familiar dengan kes ni, dia macam ni. Oh, cerita dia macam ni, tuan-tuan. Nak cerita tabung haji. Ni cerita kes tabung haji. Dusuki, malah aku nak panggil Ustaz. Dusuki dahulu telah memfitnah Mujahid, Ustaz Mujahid Yusof Rawa, Dr. Mujahid Yusof Rawa. Beliau telah memfitnah dengan mengatakan bahawa aset tabung haji sewaktu Ustaz Dr. Mujahid menjadi Menteri Agama telah dijual kepada orang bukan Islam. Itu fitnah dia. Itu fitnah yang dilemparkan oleh Dusuki kepada Mujahid. Dan fitnah itu disambut. Masa itu memang dijual lah. Memang, dan itu antara sebab kenapa saya buat live pada waktu itu. Itu antara sebab utama kenapa saya buat live. Saya nak bela Dr. Mujahid pasal isu tabung haji. Itu antara sebab awal 2019. Now, kemudian bila dah habis kerajaan apa semua, kerajaan pun jatuh, Mujahid tak sama lagi ni. Dr. Mujahid kemudian dia keluar satu kenyataan di Facebook. Dia kata kerana kenyataan fitnah daripada seorang ustaz, ramai ribuan, mungkin jutaan orang yang percaya kepada fitnah tersebut. Kan? Lebih kurang macam itulah kan? Ayat dia bunyi. Dusuki tak puas hati. Dalam statement tersebut, Dusuki saman Mujahid. Dusuki saman Dr. Mujahid berkenaan dengan statement yang dibuat dalam Twitter lah sahabat saya. Dia buat dalam Twitter, dia tak puas hati, dia saman. So, bila dia saman, dalam saman tersebut, ditimbulkan persoalan menjual aset kepada orang bukan Islam, tabung haji punya aset. Soalan itu dikemukakan kepada Dusuki. Bolehkah anda membuktikan bahawa ada penjualan aset kepada orang bukan Islam oleh tabung haji? Dusuki kata dia tak boleh nak buktikan. Jadi disebabkan oleh itu, maka kenyataan Mujahid itu dianggap bukan fitnah. Kenyataan itu dianggap sebagai satu kenyataan fair statement, maka saman Dusuki kepada Mujahid itu kalah. Maka diarahkanlah dia membayar 23,000 kos kepada Dr. Mujahid. Habislah sepatutnya cerita tu kat situ, betul tak? Sepatutnya cerita tu habislah. Dah kira
Dr. Mujahid pun kata terbukti bahawa yang dinyatakan oleh Disuki tentang penjualan aset itu adalah fitnah. Nah, sepatutnya habis. Sepatutnya Disuki tutup mulut, tak payah cakap apa-apa. Tetapi Bing PAS, dah jadi orang PAS ni, dia tak nak kalah, tuan-tuan. Sebab dia dah menyabur fitnah depan pengikut dia. Pengikut dia terkesima dan terkedu. Alamak, ustaz aku fitnah. So dia nak kena cover fitnah dia. So dia berceramah. Bila dia ceramah, dia kata Mujahid tipu. Dia kata Mujahid telah menipu dalam kes proceeding tersebut. Dia tak kalah, bla 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 bla. Mujahid, okey. Kalau itu yang kamu nak, aku saman kamu. So Mujahid saman RM1 juta dalam proses. Kan? Mujahid saman RM1 juta dalam proses. Cerita Mujahid saman ni, tuan-tuan. Ni dia cerita dia. Masa dia keluarkan kenyataan tersebut, lawyer saya kan, kawan saya melengkap lawyer saya, Faizal Rahman, dia mesej, "Is, kau kena bagi tahu dengan Dr. Mujahid ni. Dia dah keluar kenyataan ni, kau kena bagi tahu dengan Dr. Mujahid, jangan tak saman. Kalau dia tak nak saman, biar aku tolong dia." Dia kata macam tu. So saya mesej Dr. Mujahid, "Doktor, make sure doktor saman. Kalau lawyer doktor kata tak boleh saman, saya ada lawyer yang boleh tolong doktor untuk saman dia." Kemudian tak apa Syekh, dia kata. Nanti saya dapatkan pendapat lawyer saya dulu. Bincang, dia kata, "It's worthy, saya saman." Alhamdulillah. Teruskan saman, doktor. Teruskan saman pemfitnah ini. Dan tuan-tuan, at least kalau dia saman, belum tentu terhapus dosa dia. Yang menyebarkan tu. Yang menyebarkan tu macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan yang menyebarkan ini bagaimana? Yang tuan-tuan ni tak adalah. Ada yang mungkin telah menyebarkan, telah membuat fitnah kepada Dr. Mujahid, macam mana? Tuan-tuan tak takut ke dosa fitnah dia, tuan-tuan? Tak apa. Kita cerita lagi. So, kenyataan tersebut telah membawa kepada saman yang dikemukakan oleh Dr. Mujahid terhadap Disuki. Nah, itu cerita yang kedua. Cerita pertama tadi, yang saman sebelum ini, yang dia kalah tu pun tak berjaya nak didedahkan. Tak berjaya nak dibayar, bukan didedahkan. Tak berjaya nak dibayar. Jadi itulah dia orang PAS dah. Jadi kita terfikir kan, apa level PAS ni? Level PAS macam ni kan. Level apa orang kata? Level pemerintah PAS yang sebegini. Macam mana agaknya kalau dia nak memerintah negara gitu kan? Bagaimana agaknya kalau sebenarnya mereka dah pernah perintah negara pun. Dia pernah perintah negara dan negara telah gagal sewaktu diperintah oleh mereka. Korang tak percaya? Betul kan? PAS memerintah pada 33 bulan itu kan? Betul tak? Bukan PAS memerintah ke 33 bulan itu? Oh, tapi dia tak jadi Perdana Menteri. Doesn't matter lah. Kan? Pada waktu itu boleh je kalau korang nak tarik apa orang kata, tarik sokongan. Kalau sekiranya kerajaan tak ikut apa korang nak. Kan? Tapi yang menarik, tuan-tuan, ni cerita pasal PAS juga ni. Saya selalu suka bantai PAS kan. Ni cerita lagi. Cerita pasal hutang itu kan. Saya kata macam mana PAS nak memerintah kan. Cerita pasal hutang itu. Now, Harakah Daily menulis penulis dia. Saya tak tahulah siapa penulis dia ni. Dia tak dedahkan siapa penulis dia ni. Dia menjawab. Dia nak jawab pasal hutang Harakah tu. Kan? Di dalam Harakah. Di dalam Harakah dia nak jawab pasal hutang Harakah. Okey, dia kata hutang Harakah kau nak tahu sangat kan? Hutang Harakah kau nak sangat. Oh, dia mesti ada penjelasan ni. Okey, kita jawab, kita baca. PH sindir PAS, roh tergantung kalau hutang tak bayar. Konon nak bagi tahu Harakah tak bayar hutang pencetak, sindir mereka lagi. Pimpinan PAS yang pakai kereta mewah itu jual lah harta masing-masing sebab wajib bayar hutang. Kan sekarang sudah kaya, gembira sungguh ayat mereka. Alhamdulillah, terima kasih atas peringatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Cuma nak maklum. Ini jawapan dia. Cuma nak maklum. Kes itu masih dalam mahkamah. Jadi kena tunggu keputusan mahkamah. Syarikat itu pun dah tutup. Habis nak bayar kat siapa? Bayar kat engkau ke Walanun? Dia kata macam tu. Syarikat itu pun dah tutup. Habis nak bayar kat siapa? Okey. Saya tak nak baca bawah-bawah dia sebab dia kata itu personal. Ada orang hutang orang PH masa jadi calon. Yang tu dia tak nyatakan kepada siapa orang berhutang tu. Tak adalah. Tapi saya nak nyatakan dekat sini alasan yang digunakan. Dia kata syarikat itu sudah tutup. Habis nak bayar kat siapa? Bayar kat engkau ke Walanun? Dia kata syarikat itu dah tutup. Baik, kita baca kenyataan pencetak wang itu. Pencetak Harakah itu. Kan?
Okey, pengurus NAJ Press Resources Hussein Jan merasa geram melihat PAS dan sikap pemimpinnya didakwa bermewah-mewah. Tuan-tuan, saya nak tanya, ini orang Lanun ke tuan-tuan? Ini orang PH ke? Saya percaya orang yang mencetak ni adalah orang PAS. Dia ni orang PAS yang cakap ni. Tapi dia dah geram 7 tahun tuan-tuan. Okey, dia kata macam ni. Sudah 7 tahun hutang tertunggak tak dibayar sepenuhnya. Okey, kemudian dia kata, ia membabitkan hutang Harakah dengan 2 syarikat. Pertama, Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd atau Angkatan Edaran. Kedua, syarikat NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd. Now, dia kata Angkatan Edaran sudah muflis dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus mencetak Harakah pada ketika. Now, tuan-tuan dengar baca ni. Tuan-tuan dengar apa yang saya baca ni. Angkatan Edaran sudah muflis. Maksudnya syarikat pertama yang dituduh oleh penulis ini tadi, syarikat itu sudah mula tutup, sudah tutup. Dia kata betul. Dia itu nama dia Angkatan sudah muflis. Tetapi pihak pengurusan yang mana menubuhkan Angkatan Edaran itu, sebabkan syarikat itu sudah muflis, pihak pengurusan yang sama dia tubuhkan satu lagi company nama dia NAJ Press Resources Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus cetak Harakah pada ketika itu. Now, kita fikir secara logik. Kalau kau dah tak bayar hutang, tak dibayar hutang, hutang kau tak dibayar dan kau telah diisytiharkan sebagai muflis, kau nak lagi ke buat satu syarikat lain kemudian teruskan pencetakan? Logik akal kita fikir. Of course kau tak nak kan? Buat apalah kita muflis sebab dia tak bayar. 2 juta lebih hutang dia. Saya ada kenyataan, saya ditunjukkan hari itu, 2 juta lebih hutang dia tidak berbayar. Total 3 juta. Dahlah dia ada hutang yang dia tak bayar daripada company lama. Tiba-tiba dia declare diri dia bankrupt. Lepas itu dia pun kata tak apalah, saya buat kat company baru, saya terus cetak lagi. Melainkan ada promise. Ni saya tunjukkan surat tersebut. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Surat ini menyatakan bahawa jumlah hutang 3.053 juta setakat 31/10/2017. Now, dia macam ni. Kalau sekiranya dia tak ada janji, saya percaya ada janji. Janji untuk menyelesaikan hutang lama. Cuma mungkin hutang tu, yalah dia dah muflis, mungkin ada janji kata tak apalah kamu buka syarikat baru, mungkin. Dengan syarikat itu nanti kami bayarlah. Tetapi sekarang dia guna alasan syarikat itu dah muflis. Kami nak bayar pada siapa? Pengurusan di dalam syarikat itu yang dah muflis itu sekarang ini buka lagi company baru. Bayar pada company baru lah. Takkan itu aku nak ajar. Takkan itu kita nak ajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata bahawa hutang itu bila syarikat itu sudah muflis, kita kata. Betul syarikat itu sudah muflis. Ada tak hutang-hutang yang dia boleh tuntut daripada penghutang-penghutang dia? Jawapan dia boleh. Sebab itu benda ini masuk ke mahkamah. Perkara ini sekarang masuk ke mahkamah untuk dia nak tuntut. Walaupun dia syarikat itu sudah unwind, sudah winding down, kita kata, sudah bankrupt, sudah bankrupt. Bankruptnya kerana petition siapa? Dan boleh tak dia menuntut kepada orang yang berhutang dengan dia termasuk PAS? Itu persoalan dia. Sebab itu perkara ini masuk mahkamah. Jadi alasan yang diguna dia dah mau boleh nak bayar kat siapa? Itu alasan banggang tuan-tuan. Tak, kalau negara ni berhutang, itu ke alasan yang PAS nak guna? Kan? Itu ke alasan yang PAS nak guna? Sebab itulah bab kata Razif, kawan saya ni lah, Timbalan Ketua Penerangan. Di dalam kenyataan beliau, dia kata, negara tidak mempunyai pembangkang efisien, beliau berkata. PAS dan Perikatan Nasional gagal menjadi semak dan imbang sebagai pembangkang yang berkesan dengan fokus mereka hanyalah mahu menggulingkan kerajaan. Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimi berkata, muktamar PAS baru-baru ini juga dilihat sebagai ruang untuk pemimpin mereka terus menipu ahli dengan retorik bahawa kerajaan akan tumbang dalam masa terdekat. Mereka berkata kerajaan akan tumbang pada awal saya tak sempat login. Pada awal bulan sekian dia kata. Tuan-tuan, retorik sebegini, itu saya kata tadi. Bila dia bercerita tentang fitnah, kan, Dusuki tadi, dia bercerita tentang hutang, kan, dia bercerita tentang nak jadi kerajaan, dia kena cerita, dia macam ni, dia kena
taburkan sesuatu kepada pengikut dia. Sebab selama ni mereka dah percaya. Tapi manusia ni tuan-tuan, ditipu sekali mungkin dia kata tak apalah, mungkin dia terkhilaf. Ditipu 2 kali mungkin dia terkhilaf. Ditipu 3 kali mungkin dia terkhilaf. Tapi dah lama 4, 5, 6 kali dia pun berfikir balik. Betul ke? Kan? Betul ke geng-geng ni? Betul ke pok lebay ni? Betul ke so-called ulama'-ulama' ni? Atau mereka sekadar hanya menipu kita? Kita dah kena scam. Tuan-tuan. Jadi membawa kepada cerita yang saya nak bawa pada malam ini berkenaan, apa akan jadi kalau PAS memerintah negara kita? Kan? Apa akan jadi kalau tiba-tiba PAS memerintah? Saya tertarik sebenarnya. Saya teringin lah kalau ada orang PAS kan, yang apa orang kata dapat naik orang, tapi tak naklah macam-macam pimpinan tertinggi lah. Kalau kamu menjadi pemerintah, apa yang kamu akan buat untuk menyelesaikan masalah ini? Tetapi benda itu dah dijawab, dah ada, benar berlaku. Bila masa Syahir pergi berdebat dengan Rafizi, ingat tak? Rafizi tanya satu soalan. Kalau PAS pemerintah, bagaimanakah mereka nak menyelesaikan hutang 1.5 trilion? Dia kona pusing, hutang itu wajib bayar, hutang kerajaan negeri, hutang ini, kemudian kita ni adik-beradik lah, apa semua ke benda tu. Dipusingnya, kona jauh tuan-tuan. Oh, seorang tepuk tangan. Tak menjawab persoalan bagaimana dia nak selesaikan masalah 1.5 trilion. Itu betul satu soalan. Fundamental ekonomi, tak ada siapa daripada kalangan PAS dan pembangkang yang bercerita secara fundamentalnya bagaimana kalau sekiranya mereka memerintah. Kalau mereka memerintah, apa yang mereka akan lakukan berbeza dengan ekonomi yang ada sekarang. Bila dia tanya dengan Muhyiddin Yassin, dia kata apa? Oh, takkanlah saya nak cerita, nanti kerajaan ni akan ambil idea saya. Tak, kalau benda tu baik pada negara, kenapa tak boleh? Kalau benda tu baik untuk negara, kenapa idea itu tak boleh dilontarkan? Bagi saya, sebuah pembangkang yang efektif, okey, kerajaan buat A, kamu kritik A, tak ada masalah. Kerajaan buat usaha A, kamu kritik usaha A, itu tak ada masalah. Kritik itu tak ada masalah. Tetapi bila lepas kritik, kamu nyatakanlah kenapa A ni tak bagus. Apa alternatif kepada A yang lebih baik? Dan kenapa offer kamu kalau alternatif itu lebih baik berbanding dengan A? Contoh. Itu kaedah pembangkang yang betul. Okey, tuan komen saya akan baca dia sikit lagi sehingga industri gagal masih gagal dan atau cuai untuk membuat bayaran kos tersebut. Oleh itu, peguam saya dan pada telah mengeluarkan satu notis akhir kepada Dusuki untuk menuntut beliau membuat bayaran tersebut dalam tempoh 14 hari. Yang industri gagal dan saya akan teruskan dengan tindakan pelaksanaan termasuk dan tidak terhad pada tindakan wirid, penyiasatan dan penjualan dan apa jua tindakan yang difikirkan sesuai. So, untuk pengetahuan semua Dusuki ni siapa? Dia adalah bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Pusat. So, bayarlah hutangnya, ingat tak bayar. Macam harakah pun masih set masalah hutang juga. Tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan perbana dan pihak Ibrahim. Assalamualaikum.